Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para pelajar sekalian. So, bertemu kita sekali lagi di dalam kelas Bahasa Arab tahap 2. So, pada kali ini kita akan menyentuh unit 9. Okey. So, di dalam unit 9 ini seperti biasa kita tidak akan menyentuh pada topik petikan, tetapi kita akan terus lompat menyentuh topik tata bahasa. Jadi para pelajar sekalian, topik tata bahasa yang kita akan sentuh pada hari ini adalah bertajuk Al-Jumlah Al-Ismiyatu wal-Jumlah Al-Fi'liyatu. Jumlah ismiyah atau bermaksud ayat kata nama dan juga jumlah fi'liyah atau bermaksud ayat kata kerja. Okey, so para pelajar sekalian, pada topik kali ini kita akan menyentuh topik ayat. So sebelum ini kita sudah pun menyentuh berkenaan dengan kategori ataupun jenis perkataan di dalam bahasa Arab. So, kita sudah sedia maklum yang perkataan di dalam bahasa Arab ini terbahagi kepada berapa? Kepada tiga. Yes. Al-isim, kata nama, al-fi'il, kata kerja, dan juga yang terakhir, huruf. Pada topik ataupun unit ke-8, kita sudah sentuh huruful jar. Okey, huruful jar tergolong dalam kategori huruf. Sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang ayat bahasa Arab. So, ayat itu apa? Itu terlebih dahulu kita akan bincangkan. Ayat itu adalah satu rangkai kata yang terdiri daripada subjek dan juga predikat. Dan rantaian kata yang terbentuk ini akhirnya memberikan satu message ataupun maksud yang lengkap dan kita fahami. Itulah ayat secara umum. So, di dalam bahasa Arab, ayat terbahagi kepada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ayat yang dimulai dengan kata nama ataupun al-isim, itu kita namakan sebagai jumlah ismiyah. Adapun ayat yang dimulai dengan kata kerja ataupun al-fa'il, itu kita panggil sebagai jumlah fi'liyah. Okey. So kita akan sentuh kedua-dua jenis ayat bahasa Arab ini, secara lebih detail dan secara lebih mendalam sesuai dengan keperluan dan juga tuntutan sukatan bahasa Arab tahap 2 ini. Okey. So tanpa membuang masa lagi, kita terus pergi kepada jenis ayat yang pertama, yaitu al-jumlah al-ismiyah. Okey. So seperti yang saya sudah jelaskan sebentar tadi, jumlah ismiyah adalah ayat yang bermula dengan kata nama ataupun al-isim. So bila ayat itu bermula dengan isim, maka itu adalah jumlah ismiyah. Okey. So, seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, ayat yang lengkap ini di dalam bahasa Melayu khususnya, mestilah terbentuk atau terdiri daripada dua komponen utama, iaitu dia mesti ada subjek, dia mesti ada predikat. So apa itu subjek? Subjek adalah objek yang menjadi tajuk kepada ayat. Kemudian predikat adalah cerita yang menjelaskan secara lebih lanjut tentang objek yang disebut sebentar tadi. Tentang subjek yang disebut di hadapan. So, contoh di dalam bahasa Melayu, supaya kamu lebih faham, sebelum kita bagi contoh bagi bahasa Arab. Muhammad pergi ke sekolah ataupun Ali pergi ke sekolah. Di sini, mana subjek, mana predikat? Yes, Muhammad dan juga Ali tadi adalah subjek. Mana satu predikat? Pergi ke sekolah. Kenapa Muhammad dan Ali itu adalah subjek? Dia adalah tajuk ataupun topik yang mau diceritakan. Pergi ke sekolah pula adalah predikat. Dia adalah cerita yang menjelaskan, menerangkan tentang Muhammad dan Ali tadi. So
ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat tadi memberikan maksud dan juga makna yang jelas kepada kita dan dia tidak tergantung. Okey, sekarang kita kembali kepada jumlah ismiyah. So, jumlah ismiyah juga mempunyai subjek dan predikat yang tersendiri. Okey, subjek di dalam jumlah ismiyah ini kita panggil sebagai al-mubtada. Kemudian predikat kita panggil sebagai al-khabar. So, ini adalah contoh ayat yang diberikan oleh penulis pada buku sukatan yang ada di tangan kamu sekarang. Okey, cuma untuk memberikan penjelasan, okey, saya suka untuk memberikan contoh yang terdapat pada nota yang saya telah berikan kepada kamu di dalam Smart UMS. So, kamu boleh rujuk nota itu. Okey, so kita tengok dulu jumlah ismiyah, ayat jumlah ismiyah di sini. Okey, rujuk di sini. Khalidun talibun. Khalid maksudnya nama orang, Khalid. Talibun, apa maksudnya? Seorang pelajar. Okey, sekarang ayat ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Yes, betul. Sebab ayat ini dimulai dengan isim. Mana isim di situ? Khalid. Kemudian barulah diikuti oleh talib. Sekarang, bila kita rujuk kepada mubtada dan khabar, kita mau cari mana dia punya subjek dan predikat di sini. Okey, mana subjek ataupun mana mubtada dia di sini? Khalid adalah subjek, Khalid adalah mubtada. Talibun adalah khabar. Yes. Selepas kita dapat detect mana mubtada, barulah kita tahu mana khabar. Lepas kita dapat detect mana subjek, barulah kita dapat kenal pasti mana satu predikat. So, kita rujuk di sini. So, Khalid adalah mubtada. Talib adalah khabar. Kita tengok apa fungsi mubtada ataupun subjek tadi. Khalid dia adalah cerita. Okey, apa yang menerangkan tentang Khalid? Talib. Khalid adalah seorang pelajar. So talib di sini dia adalah perkataan yang menerangkan secara lebih lanjut tentang siapakah Khalid. Khalid adalah seorang pelajar. Okey, so dengan rangkaian dua perkataan ini dia memberikan kita maksud yang kita fahami. So kalau ada Khalid tapi perkataan talib tidak ada, dia menjadi ayat ataupun tidak? Dia tidak menjadi ayat, dia hanya menjadi perkataan. Okey, so saya harap kamu faham bagi contoh yang mudah ini ya. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Huwa yaqumu. Okey. Apa maksud huwa? Dia. Yaqumu berdiri. Okey, sekarang dia sedang berdiri. Ayat ini lengkap ataupun tidak? Yes, ayat ini lengkap. Kerana apa? Kerana dia terdiri daripada mubtada dan khabar. Mana mubtada? Huwa. Khabar dia yaqumu. Okey. So, huwa yaqumu ini kita kategorikan dia sebagai ayat jumlah ismiyah. Kenapa? Yes, sebab dia dimulai dengan kata nama. Mana kata nama di sini? Huwa. Ini adalah isim. Okey, huwa adalah kata nama. Isim. Okey, dia kata ganti nama keberapa? Ketiga. Okey, so ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Fatimatu abuha muallimun. Fatimah nama orang, abuha ayahnya. Muallimun seorang guru. Okey. Sekarang, di mana mubtada? Fatimah. Mana khabar? Abuha muallimun. Ayahnya seorang guru. So, ada tiga perkataan sebenarnya di sini yang menjadi khabar, penerang kepada Fatimah. Okey, so Fatimah abuha muallimun ini juga adalah satu rangkai kata yang membentuk ayat jumlah ismiyah. Kenapa kita panggil dia jumlah ismiyah? Kerana ayat ini dimulai dengan isim ataupun kata nama. Okey. Contoh yang terakhir, al-kitabu buku ataupun kitabul mudir
buku pengetua. Alal kursi, di atas kerusi. Okey. Mubtada adalah al-kitab ataupun kitabul mudir, buku pengetua. Alal kursi adalah khabar. Okey, alal kursi dia menerangkan lebih lanjut tentang di mana kedudukan buku ataupun buku pengetua. So, contoh yang keempat ini adalah contoh jumlah ismiyah. Kita kategorikan dia sebagai jumlah ismiyah kerana apa? Kerana ayat ini dimulai dengan apa? Dengan isim ataupun kata nama. So, ini adalah contoh dia. Okey. So, itu adalah contoh dan juga penjelasan berkenaan jumlah ismiyah. Okey. So, saya simpulkan di sini, jumlah ismiyah adalah ayat yang dimulai dengan isim. Okey. Dan jumlah ismiyah terdiri daripada mubtada dan juga khabar. Sekiranya jumlah ismiyah tidak mempunyai salah satu daripada mubtada ataupun khabar, maka jumlah ismiyah itu tidak lengkap dan dia adalah tergantung. Maka sekiranya berlaku kekosongan ataupun kehilangan salah satu daripada komponen sama ada mubtada ataupun khabar, maka ayat itu menjadi tergantung dan tidak lengkap. Justru kita tidak akan panggil dia sebagai ayat, tetapi kita panggil dia sebagai perkataan yang tergantung. Okey. So, kita tengok contoh yang diberikan oleh penulis di sini ya. Ini semua adalah contoh bagi jumlah ismiyah. Okey, usrah, keluarga. Abdul Latif, nama orang. Taskunu, tinggal. Fi, di. Baitin, rumah. Fi, di. Taman khidmah. Ini nama tempat. Okey, mana mubtada, mana khabar? Mana? Mubtada mana? Mubtada adalah usrah Abdul Latif. Okey. So, mubtada dia adalah usrah. Okey, yang panjang dia ni usrah Abdul Latif lah, tapi mubtada dia sebenarnya adalah usrah ini sahaja. Okey. Mana khabar dia? Taskunu. Okey, taskunu adalah khabar. Dia menerangkan tentang keluarga ini. Keluarga siapa? Si Abdul Latif. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Al-auladu, anak-anak lelaki itu, yadhhabuna, pergi, ila, ke, al-madrasah, sekolah, bi, dengan menggunakan al-utubis, bas, al-madrasiyyi, sekolah. Okey, sekarang ini jumlah ismiyah. Mana mubtada dia? Al-aulad. Okey, ini adalah kata nama yang berada di awal ayat. Mana khabar dia? Mana yang menerangkan tentang al-aulad? Yadhhabuna. Yes, so ini adalah khabar. Okey, yang seterusnya yang ketiga. Al-ummu, ibu. Taghsilu, mencuci, al-malabis, pakaian, wa tunadhifu, dan membersihkan al-bait, rumah. Sekarang, mana mubtada? Yes, al-ummu, kata nama yang berada di awal ayat. Kemudian, mana khabar yang menceritakan tentang al-ummu? Okey? Taghsilu, betul. Okey, wa tunazzifu, dan membersihkan. Okey, ini adalah dua khabar. Okey, sekarang al-abu. Okey, ayah yaqra'u, membaca, al-majallah, majallah. Okey, mana mubtada dia? Al-abu. Okey, mana khabar? Yaqra'u. Good, bagus. Okey, yang terakhir, al-ummu, ibu, tastarihu, sedang berehat. Mana mubtada? Al-ummu. Mana khabar? Tastarihu, sedang berehat. Okey, so itu adalah jenis pertama, jenis ayat yang pertama di dalam bahasa Arab, iaitu jumlah ismiyah. So, saya harap kamu faham berkenaan dengan jumlah ismiyah. Okey, ada dua perkara penting saja yang perlu kamu kuasai dan perlu kamu fahami dengan sebaiknya, iaitu jumlah ismiyah adalah ayat yang dimulai dengan kata nama, dan yang kedua, ayat ini atau jumlah ismiyah
terdiri daripada dua komponen utama. Mubtada yang merupakan subjek dan khabar yang merupakan predikat. Okey. So, selesai. Okey, sekarang kita beralih kepada jenis ayat yang kedua, iaitu jumlah fi'liyah. Okey, sekejap ya. Kita cari dulu mana satu. Jumlah fi'liyah. Okey, di sini. Alright, kita sudah sampai kepada tajuk jumlah fi'liyah. Alright. Sekarang, jumlah fi'liyah seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal video ini, jumlah fi'liyah adalah ayat yang bermula dengan kata kerja ataupun fi'il. Okey. Dan ayat ini terdiri daripada dua komponen utama yang membentuk subjek dan juga predikat. Okey. So, jumlah fi'liyah ini terdiri daripada dua komponen utama, iaitu yang pertama dia mesti ada kata kerja, al-fi'il. Okey, dan al-fi'il ini dia berada di mana? Di mana kedudukan dia? Di awal ayat. Okey. Kemudian komponen yang kedua adalah al-fa'il, pelaku kepada perbuatan. Okey. So contohnya di sini, coba kita tengok contoh yang pertama ini. Tu'iddu, sedang menyediakan, al-ummu, ibu, at-ta'ama, makanan. Okey, sekarang ayat ini jumlah ismiyah ataupun fi'liyah? Yes, ini adalah jumlah fi'liyah. Macam mana kamu kategorikan dia? Kerana ayat ini dimulai dengan kata kerja. Mana kata kerja dia? Tu'iddu, menyediakan. Okey, so ini adalah komponen yang pertama di dalam jumlah fi'liyah. Yang seterusnya, al-fa'il. Apa dia al-fa'il? Pelaku. Siapa al-fa'il? Siapa pelaku kepada perbuatan menyediakan ini? Al-ummu, ibu. Ibu adalah pelaku kepada perbuatan menyediakan. Apa yang disediakan oleh ibu? At-ta'am, makanan. Okey. So, al-fi'il dan fa'il. Di dalam jumlah fi'liyah, ayat itu mesti dimulai dengan fi'il. Okey, itu komponen asas yang pertama. Kemudian barulah diikuti oleh fa'il, pelaku kepada perbuatan. Okey, dalam kes ini pelaku dia adalah al-ummu. Okey. So, dengan terbentuknya ayat yang terdiri daripada fi'il dan juga fa'il ini, maka kita mendapat satu rangkai kata yang memberikan message yang lengkap dan dapat difahami oleh kita semua. Okey? So, sedang menyediakan ibu makanan. So, ayat ini adalah ayat yang lengkap dan ayat ini adalah jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il. So, di dalam jumlah fi'liyah ini, yang pertama kita kena faham, dia mestilah ayat itu dimulai dengan fi'il, kata kerja. Yang kedua, dia mestilah terdiri daripada fi'il, kata kerja, dan dia mestilah seterusnya dilengkapi dengan pelaku ataupun al-fa'il. Okay? So, ada kata kerja. Di sini saya perlu peringatkan, dan saya perlu beritahu sebagai informasi buat anda semualah. Okey. Ada kata kerja yang perlu kepada penyambut perbuatan. Barulah kata kerja itu lengkap. Okey, dalam kes ini, ayat yang kita bahaskan tadi itu menyediakan adalah perbuatan yang memerlukan penyambut kepada perbuatan itu. Siapa yang menyambut perbuatan itu? Makanan. Mesti kamu terfikir kenapa dia dipanggil sebagai penyambut. Kalau macam susah betul kamu mau faham, mau menerima hakikat dia dikenali sebagai penyambut perbuatan, lebih mudah untuk kamu faham kalau kita gunakan dia sebagai istilah mangsa kepada perbuatan. So ada perbuatan yang memerlukan mangsa. Maksudnya
perbuatan itu perlu dikenakan kepada sesuatu objek. Dalam kes ini, sedang menyediakan ibu. Okey, kalau kita biarkan ayat itu seperti itu, dia akan menjadi tergantung. Maka, kenapa dia tergantung? Kerana perbuatan ini dia memerlukan mangsa. Perlu dikenakan kepada sesuatu objek. Okey, apa objek ataupun mangsa dalam ayat ini? Makanan. Sedang menyediakan ibu makanan. Okey. Seterusnya, ada pula ayat yang tidak memerlukan objek ataupun mangsa. Contoh, yaqumu at-talibu, ataupun kita ambil contoh ini. Contoh yang ketiga. Yadhabu, sedang pergi al-abu, ayah, ilal idarah, ke pejabat. Okey, idarah ini adalah pejabat. Okey, sekarang yadhabu adalah fa'il. Mana fa'il dia? Siapa pelaku dia? Al-abu, ayah. Yang pergi adalah ayah. Sekarang, perbuatan yadhabu ini memerlukan mangsa ataupun tidak? Itu soalan untuk kamu. Dia memerlukan mangsa ataupun tidak? Jawapannya, perbuatan pergi ini dia tidak memerlukan mangsa. Okey, dalam arti kata, kalau kita buang ila al-idarah, okey, yadhabu al-abu ila al-idarah, ayah sedang pergi ayah ke pejabat. Kalau kita buang ila al-idarah ini daripada ayat dan tinggal yadhabu al-abu, sedang pergi ayah. Okey, ayat ini pun sudah difahami dan boleh dikira sebagai ayat yang lengkap dan dia tidak tergantung. Sedang pergi ayah. Okey, dia adalah ayat yang difahami dan dia tidak tergantung. Kerana apa? Kerana perbuatan pergi ini tidak memerlukan mangsa. Dia tidak memerlukan objek yang perlu dikenakan terhadap pergi itu. Okey, tapi bila kita letak ilal idarah, maka dia melengkapkan lagi. Okey, dia melengkapkan lagi ayat tersebut. Okey, sedang pergi ayah ke pejabat. Dia hanya melengkapkan lagi. Tapi kalau tidak ada ilal idarah ini pun, ayat sudah dikira lengkap. Okey, so itu adalah contoh bagi jumlah fi'liyah. Baik, kita tengok contoh yang seterusnya. Yatanawalu, sedang mengambil, al-abu wal ummu wal auladu, ayah dan ibu dan anak-anak, al-futura, sarapan. Okey, so mengambil di sini kita boleh terjemah sebagai sedang makanlah. Okey, yatanawalu, sedang makan, ayah dan ibu dan anak-anak sarapan. Okey, sekarang ayat ini jumlah ismiyah ataupun fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Sebab ayat ini dimulai dengan kata kerja ataupun fi'il yatanawalu. Sekarang, ayat kata kerja yatanawalu ini, dia perlukan mangsa ataupun tidak? Yes, dia perlukan mangsa. Siapa bilang tidak tu? Tolong faham baik-baik. Okey, dia memerlukan mangsa. Mana mangsa dia? Al-futur, sarapan. Okey. Seterusnya, yang keempat. Ya'udu, sedang balik. Al-auladu, anak-anak. Minal madrasah, daripada sekolah. Okey, ayat ini jumlah fa'iliyah ataupun ismiyah? Jumlah fa'iliyah. Mana fa'il dia? Ya'udu. Siapa fa'il dia, pelaku dia? Al-auladu, anak-anak. Okey, minal madrasah, daripada sekolah. Okey, fa'il ini, kata kerja ini, dia memerlukan mangsa ataupun tidak? Dia tidak memerlukan mangsa. Okey, tanpa ada minal madrasah ini pun, ayat ini dikira lengkap dan tidak tergantung. Yang seterusnya, yatanawalu al-auladu. Okey, sedang makan anak-anak, wal ummu, dan ibu, al-ghada, makan tengah hari, ma'an, bersama-sama. Okey, mana fa'il di sini? Yatanawalu. Mana fa'il, pelaku dia? Al-auladu wal Okey, mana mangsa kepada perbuatan? Al-ghada. Okey, so perbuatan ini dia memerlukan mangsa, barulah
ayat ini menjadi lengkap. Kalaulah kita just cakap yatanawalu al-auladu wal okey, anak-anak dan ibu sedang makan. Okey, kita akan tertanya-tanya, makan apa? So ayat ini hanya akan lengkap sekiranya kita letakkan mangsa di dalam ayat. Alright, seterusnya contoh yarji'u sedang pulang, al-abu ayah, minal idarah daripada pejabat. Mana fa'il? Yes, yarji'u. Mana fa'il? Al-abu. Dia tidak ada mangsa. Okey, fa'il ini tidak memerlukan mangsa. Yang seterusnya, yal'abu sedang bermain, al-auladu anak-anak, kuratal qadami bola sepak, di finai halaman al-bait rumah. Okey, mana fa'il? Yal'abu bermain. Mana fa'il pelaku dia? Al-auladu anak-anak. Okey, mana mangsa kepada perbuatan bermain tadi? Kuratal qadam bola. Yang terakhir, yuraji'u sedang mengulang kaji, al-auladu anak-anak, ad-durusah. Okey, pelajaran. Okey, so mana fa'il? Yuraji'u. Mana fa'il? Al-auladu. Mana mangsa kepada perbuatan? Ad-durusa. Alright, so itu adalah contoh yang telah kita bincangkan tadi untuk kita memahami secara lebih mendalam. Apa itu fa'il, jumlah fa'iliyah, dan apa komponen utama yang membentuk jumlah fa'iliyah. Apa itu? Apa dia komponen utama? Yes, dia mesti ada fa'il. Dan seterusnya dia mesti ada fa'il. Okey, sekarang kita mau menyentuh tentang subjek dan predikat. Alright. So, di dalam konteks ayat jumlah fa'iliyah, yang menjadi subjek di dalam jumlah fa'iliyah adalah fa'il. Ini adalah objek. Ini adalah subjek yang menjadi topik ataupun punca cerita dia. Fa'il pula adalah predikat yang menerangkan tentang fa'il. Itu sebab, cuba kita tengok di dalam ayat ini, walaupun tu'iddu, contoh yang pertama ni, walaupun tu'iddu menyediakan ini berada di awal ayat, namun tu'iddu ini bukannya subjek, dia adalah predikat. Kerana apa? Kerana kata kerja ataupun fa'il ini berfungsi sebagai penerang kepada al-um. Apa yang al-um, ibu. Okey, apa yang dilakukan oleh ibu? Okey, dijelaskan, diterangkan oleh fa'il ataupun predikat. Ibu sedang menyediakan apa? Makanan. Begitulah yang seterusnya. Contoh-contoh di sini kamu semua boleh kaitkan antara satu dengan yang lain. Okay, so just untuk menambahkan kefahaman anda semua, so seperti yang saya sudah saya maklumkan kepada kamu, fa'il adalah predikat penjelas kepada fa'il. Okay, dan fa'il ini adalah subjek. Okay, ini contoh. Okay, contoh yang kita boleh tengok juga bersama-sama. Yastayqizu sedang bangun, Khalidu nama orang si Khalid. Okay, Khalid adalah subjek, topik. Okay, kemudian si Khalid ini, keadaan si Khalid ini diceritakan secara lebih lanjut oleh perbuatan. Khalid, okay, dia buat apa? Dia sedang terjaga, dia sedang bangun. Okay, kalau kita tengok ayat di sini, Khalid, okay, dia sedang buat apa? Dia sedang terjaga, dia sedang bangun dalam waktu yang awal. Mubakiran ni awal. Okay, seterusnya, yaqumu sedang bangun, berdiri, Muhammad qiyaman. Okay, benar-benar berdiri. Ayat ini adalah ayat jumlah fa'iliyah. Kerana ayat ini dimulai dengan fa'il, kata kerja. Sekarang, mana fa'il dia? Muhammad, pelaku dia. Dan Muhammad adalah subjek. Mana predikat dia? Yaqumu, subjek. Muhammad, okay, apa si Muhammad buat? Diterangkan oleh perbuatan sedang berdiri. So, Muhammad sedang berdiri.
benar-benar berdiri. Kemudian, contoh yang ketiga, ta'kulu sedang makan, Fatimah al-aruzzah, nasi. Mana fa'il? Ta'kulu perbuatan. Mana fa'il pelaku kepada perbuatan? Fatimah. Okey, sekarang mana subjek? Fatimah. Mana predikat? Ta'kulu, makan. Sebab ta'kulu menerangkan apa perbuatan yang dilakukan oleh Fatimah. Kemudian contoh yang terakhir, iltaqaitu, saya telah berjumpa bi Zaidin, dengan Zaid. Sekarang mana fi'il? Iltaqa. Mana pelaku dia? Tu di sini. Nampak dia bersambung. Okey, tu dhamir, kata ganti nama diri, saya. Saya telah berjumpa. So pelaku dia adalah saya, tu. Okey. So begitulah. Okey, penjelasan secara lebih mendalam berkenaan dengan tajuk jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Okey. So sekadar untuk memberikan kesimpulan, jumlah fi'liyah ini adalah ayat yang dimulai dengan al-fi'il, kata kerja. Okey. Dan jumlah fi'liyah ini hanya akan lengkap, okey, sekiranya dia diisi oleh dua komponen yang utama atau dua elemen utama di dalam ayat jumlah fi'liyah, iaitu yang pertama, di awalnya mestilah ada fi'il, barulah diikuti oleh pelaku kepada fi'il tersebut atau kita kenali sebagai fa'il. Okey. So itu yang pertama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, fi'il ini, okey, kata kerja itu terbahagi kepada dua. Ada kata kerja yang memerlukan mangsa. Okey. So kata kerja yang memerlukan mangsa ini, ayat perlu memasukkan mangsa dia sekali, barulah ayat itu menjadi ayat yang lengkap. Kemudian jenis fi'il yang kedua, fi'il ataupun kata kerja yang tidak memerlukan mangsa. So ayat yang mengandungi fi'il yang tidak memerlukan mangsa ini, dia cukup adanya fi'il dan adanya fa'il sudah memberikan kita maksud ataupun makna yang lengkap dan tidak tergantung. Okey, so demikianlah kesimpulan yang boleh saya buat untuk jumlah fi'liyah. Okey, dan saya rasa penjelasan dan juga penerangan yang sudah saya berikan kepada kamu agak jelas, dan selepas ini sila rujuk kepada video siri yang kedua untuk anda melihat pula latihan pengukuhan bagi topik jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah, dan kamu semua perlu buat dan lengkapkan latihan-latihan pengukuhan itu supaya kamu mendapat kefahaman yang lebih baik dan lebih mendalam tentang tajuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. So kesimpulannya, demikianlah topik tata bahasa yang kita sentuh pada hari ini, yang menyentuh secara langsung tentang ayat di dalam bahasa Arab. Maka lengkaplah pembelajaran kita kalau sebelum ini kamu sudah belajar tentang jenis perkataan bahasa Arab, sekarang kamu sudah menyentuh tentang ayat, jenis ayat di dalam bahasa Arab. Okey, so kita jumpa di dalam kelas yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.